Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 yang dianggotai oleh Nur Akilah binti Amrul, Nurul Ain binti Hamdan Abdul Khalid dan juga saya sendiri Muhammad Anwar Ismail bin Al-Surah akan membentangkan hasil perbincangan untuk RPH kumpulan kami. Baik. Untuk subjek matematik yang kami pilih adalah daripada tahun 4 dan tajuk yang kami pilih temanya adalah wang. Topiknya ialah bijak urus wang. Dan standard kandungan yang kami pilih iaitu 3.3 iaitu pengurusan wang, pengurusan kewangan. Dan standard pembelajaran yang kami pilih ada 2 iaitu yang pertama 3.3.2 merekodkan simpanan dan perbelanjaan bagi mencapai matlamat kewangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah 3.3.3 menjelaskan keperluan menyimpan rekod simpanan dan perbelanjaan. Baik, bagi objektif pembelajaran yang kami pilih ialah pada akhir pembelajaran ini murid akan dapat yang pertama mengetahui cara merekod simpanan dan perbelanjaan dengan betul. Itu yang pertama. Dan yang kedua iaitu menjelaskan kepentingan dan kebaikan membuat bajet pengurusan wang. Ini kita nak sampaikan kepada pelajar-pelajar bahawa apa kelebihan dan kenapa pentingnya kita mengurus kewangan kita. Kita senaraikan bajet dan kita kita uruskan perbelanjaan kita. Itu yang kita nak capai. Okey. Kriteria kejayaan untuk pembelajaran ini ialah yang pertama mengaplikasikan cara merekod simpanan dan perbelanjaan mengikut harian, mingguan dan bulanan. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah menyatakan satu kepentingan pengurusan wang. Dan bagi pentaksiran ini kita menggunakan yang pertama aktiviti berkumpulan, perbincangan, persembahan elektronik dan juga aktiviti dalam talian. Daripada sini kita boleh nampak yang daripada kumpulan kami ni kami bincang untuk melaksanakan sesi pembelajaran teradun iaitu blended learning. Baik, kita teruskan pada slide yang lain. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan berkaitan dengan konsep utama bagi RPH ini. Konsep utama bagi RPH ini ialah bijak berbelanja di mana murid-murid perlu tahu cara yang betul dalam membelanjakan duitnya. Maka, pelajar dapat merekodkan ataupun mencatatkan lebihan wang satu selepas penggunaannya dalam satu hari. Okey, bagi RPH ini, kumpulan kami membuat klip video, buku teks, persembahan dan juga imej sebagai bahan bantu mengajar bagi guru dan juga bahan bantu belajar bagi murid. Murid-murid diminta untuk mempersembahkan cara rekod simpanan yang betul lepas membelanjakan wang dengan menggunakan Excel. Mereka juga diminta untuk menghantar persembahan Excel kepada guru menerusi email. Bagi seindahti dan pelaksanaannya, kumpulan kami menggunakan kaedah bercerita dengan menggunakan tayangan video sebagai bahan bantu mengajar kami. Tayangan ini dapat memberikan gambaran awal tentang cara pengurusan wang yang betul. Guru menerangkan objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan kepada murid. Bagi aktiviti ini, murid menonton tayangan video serta membuat sesi soal jawab bersama guru selepas tayangan video tamat. Bagi bahan bantu belajar atau contohan, kami memilih bekerjasama dan juga bagi arahan sebagai penerapan nilai sewaktu sesi pembelajaran ini berlaku. Murid mematuhi arahan yang diberikan oleh guru. Sikap bekerjasama dapat dilihat apabila murid memberikan perhatian sewaktu tayangan video ini ditayangkan. Manakala bagi KBKK, kebolehan berfikir secara kritis dan kreatif ialah menjana idea. Yang dapat dilihat, murid dapat memberi idea ataupun murid mendapat idea baru sewaktu dalam sesi soal jawab bersama para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menerangkan pula mengenai aktiviti utama bagi RPH ini. Okey, yang pertama, guru menerangkan mengenai tugasan yang diberikan. Yang kedua, guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Yang ketiga, guru membimbing dan memantau murid dalam pencarian maklumat. Dan yang keempat, guru mengarahkan murid membuat pembentangan di dalam kelas. Dan yang kelima, guru dan murid menilai hasil pembentangan bagi setiap kumpulan. Baik, pertama sekali guru menerangkan mengenai tugasan yang diberikan. Okay, di sini akan ada 3 tugasan di mana murid perlu selesaikan. Okay, dan aktiviti ini perlulah dilakukan secara berkumpulan. Okay, assessment of learning dan assessment as learning berlaku di sini, di mana assessment for learning melibatkan guru, di mana guru akan memberi penilaian, dan juga assessment as learning, di mana murid adalah penilaian mereka sendiri dan pentaksiran akan dilakukan bersama rakan sebaya. Di sini murid boleh bertanya kepada murid. Okay, assessment for learning ni akan berlaku semasa pembentangan. Di mana di situlah murid berpeluang bertanya kepada rakan mereka mengenai persoalan-persoalan yang akan dikemukakan. Okey, yang kedua ialah isi kandungan. Okey, isi kedua kandungan ialah penerapan cara merekod simpanan dan pembelajaran. Okey, isi kandungan ini sudah ada di dalam standard kandungan yang kami ambil daripada RPT. Okey. Okey, seterusnya aktiviti. Okay, aktiviti ini pula perlulah berpusatkan murid, di mana murid perlu melakukan tugasan yang diberikan. Okay, di sini kaedah dan teknik pedagogi kontemporari yang digunakan ialah pembelajaran teradun atau blended learning. Murid perlu mencari maklumat mengenai cara merekod simpanan dan pembelajaran mengikut harian, mingguan dan bulanan. Okay, murid juga perlu mencari maklumat mengenai kepentingan dan kebaikan membuat bajet mengurus wang secara sistematik. Okay, medium yang mereka gunakan untuk mencari maklumat ialah internet. Okay, tak kisahlah sama ada mereka nak menggunakan komputer ataupun gadget seperti tab ataupun handphone. Okay, yang seterusnya, aktiviti seterusnya ialah aktiviti pembentangan, di mana murid perlu membentangkan hasil pencarian maklumat mereka tadi di dalam kelas untuk penilaian. Di sini juga kita telah menggabungkan 2 kaedah, iaitu kaedah online, iaitu pencarian maklumat secara di internet, dan offline, pembentangan secara bersemuka. Jadi bersesuaianlah dengan pengenalan blended learning, iaitu menggabungkan 2 kaedah online dan offline. Baik, ABN, bahan bantu mengajar yang digunakan ialah komputer atau gadget. Yang kedua ialah Wi-Fi ataupun data. Dan yang ketiga ialah PowerPoint. Dan nilai untuk aktiviti ini ialah nilai bekerjasama dan nilai patuhi arahan. KBKK pula ialah menjana idea dan juga mengumpul dan mengelaskan. Mengumpul dan mengelaskan ni di mana mereka mengumpul maklumat yang mereka cari di internet tadi. Okey. Seterusnya plenary ataupun penutup. Okey, secara ringkasnya mengenai penutup pembelajaran, guru membimbing murid membuat rumusan dan menerapkan nilai mundi berjimat cermat dan berbelanja secara berhemah. Okey. Aktiviti ini berjaya sekiranya murid dapat membuat rumusan dan mengaplikasikan cara merekod simpanan dan pembelajaran mereka ini, sama ada di dalam tugasan yang akan diberikan ataupun di dalam kehidupan harian. Jadi nilai nilai yang ingin diterapkan di sini ialah nilai berjimat cermat, dan juga KBKK di sini juga ialah membuat kesimpulan. Baik, sampai di sini dulu sahaja saya punya pembentangan. Dan
bertemu dengan kawan-kawan yang lain. Sekian, terima kasih.